Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas kita kali ini, kita akan masuk kepada tajuk 10.3 iaitu mekanisme denyutan jantung. Untuk by score, boleh buka muka surat 185 hingga 187. Apa yang kita akan dapat akhir pembelajaran nanti? Yang pertama, untuk 10.3.1, memerihalkan mekanisme denyutan jantung manusia, iaitu nodus sinetrum atau perentak jantung, nodus atrioventricle, berkas His dan gentian Purkinje. Untuk 10.3.2, berkomunikasi tentang daya yang menyebabkan peredaran darah dalam manusia, iaitu pengepaman jantung dan pengecutan otot rangka. Ini untuk akhir pembelajaran nanti. Kita masuk kepada mekanisme denyutan jantung manusia. Kita kenal dulu jantung kita. Okay. Jantung bertindak sebagai pam yang mengepam darah ke seluruh badan. Maksudnya jantung ni memang penting sangat untuk kita supaya darah dalam badan kita ni sentiasa mengalir. Ia terdiri daripada otot kardium yang bersilang dan bersambungan antara satu sama lain. Oleh itu, impas elektrik dapat disebarkan dengan cepat melalui jantung dan seterusnya merangsang sel otot kardium untuk mengecut dengan serentak dan seragam. Otot kardium bersifat myogenik. Myogenik ialah jantung mengecut dan mengendur tanpa perlu menerima syarat impas daripada sistem saraf. Peredaran darah dalam badan manusia disebabkan daya yang dihasilkan oleh pengepaman jantung dan pengecutan otot rangka. Ini ialah pengenalan tentang jantung kita. Termasuk kepada pengepaman jantung. Pengecutan jantung dimulakan dan dikoordinasikan oleh perentak jantung. Perentak jantung ialah sekumpulan sel otot jantung khusus yang memulakan pengecutan jantung. Perentak jantung ini terletak di dinding atrium kanan. Perentak jantung menjalani impas elektrik yang merebak dengan cepat melalui dinding kedua atrium menyebabkan atrium mengecut secara beritma. Perentak jantung yang utama ialah nodus sinetrum. Kita akronimkan dia SAN. Struktur lain yang terlibat ialah nodus atrioventricular AVN, berkas His dan gentian Purkinje. Untuk urutan pengecutan otot jantung, SAN ataupun SAN mencetuskan impas elektrik merebak dengan cepat ke dalam atrium kanan dan atrium kiri. Akibatnya, atrium mengecut secara serentak. Pengecutan atrium menyebabkan tekanan darah meningkat dan darah dipam masuk ke dalam ventricle. Impas elektrik sampai ke nodus atrioventricle AVN. Penghantaran impas elektrik merebak melalui berkas His dan gentian Purkinje sehinggalah ke apeks jantung. Impas elektrik merebak dari bahagian apeks jantung ke seluruh dinding ventricle. Akibatnya, kedua-dua ventricle mengecut serentak. Ini menyebabkan tekanan darah di dalam ventricle meningkat dan darah dipam keluar ke paru-paru melalui arteri pulmonari dan ke seluruh badan melalui aorta. Okey, untuk penghasilan bunyi loop-dub. Penghasilan bunyi loop-dub ketika pengepaman jantung akibat penutupan injap-injap jantung, iaitu bunyi pertama, loop. Loop dihasilkan apabila injap trikuspid dan injap bikuspid tertutup. Untuk bunyi dub. Dub dihasilkan apabila injap sabit tertutup. Jadi kita dapat tahu yang loop-dub ni terhasil daripada injap-injap yang tertutup. Kita boleh hafal loop 2 injap je. Injap trikuspid dan injap bikuspid. Dub ada 1 injap, injap sabit. Okey, kita masuk kepada pengecutan otot rangka di sekeliling vena. Pengepaman jantung menghasilkan daya yang cukup untuk mengalirkan darah melalui arteri, arteriol dan kapilari darah. Namun, apabila darah sampai ke vena, daya yang dihasilkan oleh pengepaman jantung tidak mencukupi untuk memaksa darah mengalir melalui vena balik ke jantung. Keadaan juga disebabkan oleh aliran darah dalam vena menentang daya tarikan graviti. Kehadiran injap dalam vena
memastikan darah mengalir dalam satu hala ke jantung. Yang keempat, pengaliran darah dalam vena dibantu oleh pengecutan otot licin yang terdapat pada dinding viral dan vena. Yang kedua, pengecutan otot rangka di sekeliling vena. Pengecutan otot rangka menekan dan mencerut vena menyebabkan injap terbuka untuk membenarkan darah mengalir ke arah jantung. Injap kemudian tertutup untuk menghalang darah mengalir balik semula ke arah kaki. Minta maaf, salah. Okay. Untuk gambar, ada 2 injap, atas dan bawah, dan otot rangka. Okay. Apabila otot mengendur, kedua-dua injap tertutup. Apabila otot mengecut, injap atas terbuka dan darah dipaksa mengalir ke atas. Injap bawah kekal tertutup. C. Apabila otot mengendur, injap atas tertutup. Injap bawah terbuka disebabkan oleh pengecutan otot dan darah terus mengalir. Sekian saja, itu saja yang dapat dikongsi pada pembelajaran kita kali ini. Semoga kita ambil manfaat daripada apa yang disampaikan dan semoga kita berjaya sama-sama. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.